Baik, bertemu kali tumpuan topik kita pada ketika ini adalah terhadap tenaga buruh atau bilangan penganggur di negara pada ketika ini. Jadi Nina Rozman, rakan penyampai, ada data dan statistiknya. Silakan Nina. Baik, terima kasih Nabila. Saya akan kongsikan antara laporan terkini oleh Jabatan Perakam Malaysia DOSA mengenai bagaimanakah kadar pengangguran dan kadar penyertaan tenaga buruh untuk bulan September dan untuk kita lihat prestasinya dari suku ke suku. Dan kalau boleh saya mulakan kadar pengangguran untuk kita lihat pada bulan September, ia telah mencatatkan pada paras 3.4% berbanding iaitu adalah lebih kurang sama kadarnya berbanding Ogos kalau kita lihat bulan sebelumnya, iaitu tiada perubahannya, iaitu 0.0 mata peratus. Tiada perubahan kalau kita dapat saksikan dari bulan ke bulan. Dan seterusnya untuk kita saksikan jumlah pengangguran yang kita iaitu adalah sedikit penurunan, iaitu sebanyak 573 lebih kurang 500,000 yang dicatatkan pada September berbanding Ogos iaitu lebih kurang 577,000. Ini kalau kita dapat saksikan penurunan yang bulan ke bulan sebanyak 0.6%. Selain itu penganggur dua jenis pengangguran yang mengikut kategori iaitu penganggur aktif dengan penganggur tidak aktif. Kalau penganggur aktif telah mencatatkan pada bulan September sebanyak 80.0%. Manakala untuk Ogos dan September kalau kita dapat saksikan penganggur aktif iaitu semakin berkurangan pada September yang telah mencatatkan sebanyak 458,000 lebih kurang, iaitu penurunan sebanyak 0.7% daripada bulan Ogos tahun ini. Dan untuk penganggur tidak aktif pula, kalau kita dapat saksikan telah merekodkan sebanyak 20.0%. Dan untuk kita saksikan iaitu pada bulan September ia telah menurun jumlahnya sebanyak 114,000 iaitu jumlah penganggur tidak aktif pada bulan September, iaitu penurunan daripada bulan Ogos hingga ke September sebanyak 0.4%. Tambah lagi kadar tenaga buruh. Tadi kita lihat kadar pengangguran. Sekarang ini untuk kita lihat bagaimanakah prestasi kadar tenaga buruh untuk September 2023, itu telah mencatatkan sebanyak 70.1%. Tiada perubahan berbanding bulan Ogos 2023. Dan seterusnya kalau kita saksikan jumlah tenaga buruh yang dicatatkan pada bulan September, iaitu sedikit peningkatan daripada Ogos yang lebih kurang 16.93 juta, dan pada September telah mencatatkan sedikit peningkatan sebanyak 0.1%, sebanyak 16.95 juta. Dan kadar penyataan tenaga buruh sudah tentu lelaki adalah lebih tinggi berbanding wanita yang telah mencatatkan sebanyak 83% dan wanita sebanyak 56.3%. Dan untuk penduduk yang bekerja juga untuk kita lihat iaitu daripada bulan juga meningkat 0.1% dan dari perbandingan tahunan juga meningkat sebanyak 2%, iaitu daripada Ogos hingga ke September telah mencatatkan peningkatan kepada 16.38 juta penduduk yang bekerja. Dan penduduk bekerja yang mengikut taraf pekerjaan adalah 4, iaitu majikan, bekerja sendiri, pekerja keluarga tanpa gaji dan pekerja. Dan antara komponen yang paling banyak untuk kita saksikan adalah penduduk pekerja mengikut taraf pekerjaan adalah mereka adalah daripada golongan pekerja yang telah mencatatkan sebanyak 75.3%. Dan kita dapat saksikan iaitu daripada tahun ke tahun setiap komponen ini meningkat kecuali pekerja keluarga tanpa gaji saja. Kita dapat saksikan daripada tahun ia telah mengalami penurunan. Dan untuk kita lihat luar tenaga buruh juga telah mengalami iaitu peningkatan pada bulan ke bulan, iaitu daripada bulan Ogos ke September telah meningkat sebanyak 7.24 juta. Dan sebab utama luar tenaga buruh ini adalah kerana mereka mempunyai tanggungjawab keluarga yang telah mencatatkan sebanyak 42.9% yang adalah antara daripada komponen luar tenaga buruh, manakala disebabkan faktor lain adalah disebabkan mereka bersekolah atau mempunyai latihan yang mencatatkan sebanyak 40.3%. Dan untuk kita lihat bagaimanakah pengangguran dan kadar pengangguran yang untuk kita saksikan selepas pandemik COVID-19 iaitu tahun pemulihan 2021 sehinggalah tahun 2023 untuk kita saksikan iaitu prestasi atau pergerakan kadar pengangguran daripada suku ke suku. Dan kalau kita lihat daripada suku pertama iaitu pada tahun 2021 kadar pengangguran kita telah mencatatkan sebanyak 4.8%. Tapi kalau kita nak lihat trend kadar pengangguran daripada 2021 sehinggalah 2023, kita nampak graf ini sendiri telah menunjukkan bagaimana
manakala gambaran ataupun trend pengangguran telah menurun sehinggalah ia mencapai tahap terkini iaitu suku ketiga tahun ini telah mencatatkan 3.4%. Manakala tenaga buruh kita dapat saksikan juga pemulihan iaitu menunjukkan peningkatan daripada suku ke suku daripada 2021. Suku pertama mencatatkan 68 iaitu 68.6 sehinggalah kini kita dapat lihat peningkatan 70.1 untuk suku ketiga tahun ini yang kita dapat saksikan untuk tenaga buruh dan kadar penyertaan tenaga buruh. Dan untuk kita saksikan ini adalah antara beberapa negara yang mencatatkan kadar penyertaan tenaga buruh dan juga kadar pengangguran. Dan kalau kita dapat saksikan antara kadar pengangguran yang tinggi adalah di wilayah Persekutuan Labuan yang telah mencatatkan kadar pengangguran sebanyak 7.3% dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Selangor dan beberapa negeri juga mengalami penurunan terhadap kadar pengangguran sebanyak 3.4% yang dicatatkan Kuala Lumpur dan Selangor 2.3%. Manakala kebanyakan di sini kalau kita dapat saksikan secara kasarnya kadar penyertaan tenaga buruh hampir di setiap negeri mengalami pemulihan dan peningkatan. Dan ini adalah antara data yang dapat saya kongsikan, Nabila, bagaimanakah kadar pengangguran dan kadar penyertaan tenaga buruh setakat September dan suku tahun ketiga tahun ini.